Okey, kita akan teruskan dengan bagaimanakah anda menentukan sudut diberi apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi. Kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif. Okey, kita cek dulu positif negatif. Yang kedua, kita akan tentukan sudut rujukan sepadan yang kita labelkan sebagai alfa tu, dan kita akan dapat nilai sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okey, kita tengok contoh A. Diberi sin theta sama dengan 0.6157. Okey, yang belakang ni kamu abaikan pun tak apa. Cuma kat sini dia nak bagi tahu apa yang belakang ni. Kita hanya buat satu putaran saja. Kalau dia bagi sampai 720, awal lagi dah hang laptop. Kalau dia keluar 720 kat sini, maksudnya kamu kena buat dua putaran. Dia dua kali pusing. Okey, seterusnya, apa yang kamu kena ingat balik? Okey, yang saya dah sebelum ni saya ajar. Semua suka teh dan kopi. Okey, kat sini semua positif. Kat sini sin positif, tan positif, cos yang positif. Okey, ingat benda ni. Semua suka teh dan kopi. Kita tengok yang pertama ni, sin. Tengok yang pertama ni dia bagi nilai positif. Bermaksud dia berada dalam sukuan yang keberapa? Okey, yang pastinya sukuan 1 confirm. Okey, dan the sin positif berada di sukuan yang kedua. Bermaksud okey, bermaksud sudut kamu tu berada dalam sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua. Kita kena dapatkan nilai kat sini, alfa kat sini sebagai sudut rujukan, dan alfa di sini. Automatik kita dapat sini, kita dapat yang ini juga. Okey, so macam mana nak dapatkan nilai theta tu? Nak dapatkan nilai sudut, so kamu kena gunakan kalkulator kamu. Okey, kita nak dapatkan nilai theta sahaja kat sini. Theta sama dengan sin ni kita bawa ke sebelah sana. Okey, kita akan dapat sin negatif 1, 0.6157. So kamu tekanlah kalkulator kamu. Hari ni saya bawa kalkulator sendiri ni. Nampak kan kalkulator saya? Nampak. Okey, bagus. So nak keluarkan sin negatif tu 1 tu macam mana? Tekan shift. Okey, tekan sin. Okey, sin negatif 1, 0.6157 sama dengan 38. Okey, 38 darjah. Bermaksud sudut di sini ialah 38, sini pun 38. Yang kita nak tu dekat mana? Okey, yang pertama sudah tentunya ialah 38 ni jawapan yang pertama. Okey, so theta sama dengan 38. Dan yang kedua, yang berada di sudut ni, yang sukuan yang kedua, kamu kena dapatkan nilai sudut tu daripada awal sehingga ke sukuan yang kedua. Bukan yang di sini bukan. Tapi kita gunakan rujukan kat sini 38 untuk buat pengiraan. Bermaksud theta di sini ialah 180 untuk satu straight line tolak dengan 38. So kita akan dapat kat sini 142. Bermaksud theta sama dengan 38 atau 142. Okey, boleh faham tak tu? Boleh. Okey, kita tengok soalan B. Cos theta sama dengan negatif 0.4226. Okey, so kita tahu dia negatif. Kita cek balik dengan sukuan semua suka teh dan kopi, tapi dia negatif. Okey, so sukuan 1 tak boleh sebab dia positif.
Sukuan yang keempat pun tak boleh sebab dia positif. Kita nak yang negatif, bermaksud dia berada di sukuan yang kedua atau sukuan yang ketiga. Okey, dia mesti ada dua jawapan dua atau So, sukuan yang pertama sukuan yang kedua tu maksudnya sudutnya dekat sini. Ini yang theta kita nak. Dan sudut yang kedua yang kita nak jawapannya adalah di sini. Okey, ini theta yang kedua. Okey, untuk dapatkan theta yang pertama tu, kita kena dapatkan sudut rujukan dulu. Okey, sudut rujukan iaitu alfa. Dan di sini pun juga alfa. Okey, so alfa tu macam mana nak dapat? Kita gunakan kalkulator tadi. Theta sama dengan cos negatif 1, 0.4226. Okay. Gunakan kalkulator kamu. Okey, dalam pengiraan kamu, tolong tunjukkan gambar rajah boleh tak? Saya tengok latihan yang sebelum ni banyak tak buat gambar rajah. Tahu-tahu ada jawapan. Okey. Masa ni mungkin kamu ingat bila kamu nak rujuk balik, kamu akan tertanya-tanya macam mana aku dapat dulu. So better kamu lukislah untuk kefahaman kamu masa akan datang. Sebab kamu nak ambil SPM ni tahun depan nak ambil SPM tahun depan, takut tak ingat dah masa tu. So kita gunakan shift cos 0.4 negatif ada negatif. Shift cos negatif 0.4226. Okey, kita akan dapat 114 ataupun kita boleh bundarkan menjadi theta sama dengan 115. Okey, so kita dah dapat kat sini nilai dia adalah 115 yang pertama. Sekejap. Okey, 115 yang pertama kita dah dapat. Untuk nak dapatkan alfa tu macam mana? So kita kena kira Okey, kalau kamu letak nilai negatif, kamu akan dapat nilai yang terus untuk kat sini. Okey. Cuba kamu rujuk dalam buku teks ni. Kalau kamu kira gunakan negatif macam saya buat, kamu akan terus dapat jawapan negatif 115. Ataupun dalam buku teks ni dia menggunakan nilai positif dulu untuk dapatkan rujukan sepadan. Okey, bila dia gunakan nilai positif dia akan dapat 65. Mana-mana cara pun boleh sebenarnya. Okey, cuma pastikan kamu faham. Okey. So bila dah dapat, kalau daripada pengiraan saya, so saya dapat 115 kat situ, saya kena dapatkan sudut sepadan dulu. So sudut sepadan 180 tolak 115. So saya akan dapat 65 juga. Okey, bermaksud kat sini 65, di sini pun 65. So untuk dapatkan sudut yang kedua tu, kamu kena buat operasi penambahan lah. Sebab kita tahu satu straight line ni ialah 180 tambah dengan sudut sepadan 180 tambah 65, kamu akan dapat 245. So cos theta sama dengan 115 atau 245. Okey. Macam tu jawapannya. Okey, sekali lagi saya ingatkan. Okey. Kalau guna kalkulator ada nilai negatif, kamu akan dapat jawapan yang terus untuk dia. Tapi kamu tak dapat nilai, bukan dapat nilai sudut sepadan. Tapi kalau kamu gunakan nilai positif, kamu akan dapat nilai sepadan dia. Nilai sepadan ni maksudnya kamu boleh buat rujukan lah. Sama mana-mana step pun sama, lebih kurangnya. Okey. Terpulang mana satu nak pakai. Kita tengok soalan C. Diberi tan theta sama dengan negatif 1.4826. So kita check dulu. Okey, step yang pertama positif negatif semua suka teh dan kopi dia negatif. Dia negatif bermaksud dia mesti berada dalam sukuan yang kedua
ataupun sukuan yang keempat. Okay, selamat datang Zakir. Kelas nak habis nanti tengok balik video saya. Okay, so sekali lagi sudut sepadan sudut yang kita akan cari tu berada dalam sukuan yang kedua. Okey, ini theta yang pertama. Dan sudut yang kedua ialah berada di sukuan yang keempat. Ini theta dia. So, kita kena dapatkan nilai sepadan dulu. Okey, kita kena dapatkan nilai sepadan di sini. Okey, dan di sini. Nilai yang sama. So, gunakan kalkulator kamu, kita akan dapat theta sama dengan tan negatif 1 negatif 1.4826. Okey, kalau saya gunakan nilai yang positif So, sekarang ni dalam perkiraan yang pertama sekarang ni saya nak guna yang positif. Okey. Saya tunjukkan dua perkiraan lah. Tan negatif 1 1.4826. Ada dua perkiraan. Okey, kalau saya gunakan positif, shift tan. Okey, keluar 1.4 826. Okey. Kamu akan dapat jawapan 56 darjah. Kalau kita gunakan nilai negatif, negatif 1.4826 dapat negatif 56 negatif 56 tu bermaksud dekat sini. Ni negatif 56. Dia kiraan undur ke belakang. Pening juga pakai negatif ni. Okey, so saya buat kesimpulan kat sini, kita guna nilai positif lah untuk pengiraan untuk dapatkan nilai sepadan dulu. So, negatif 56 tu berada di belakang ni. Dia start daripada belakang. Jadi pening pula kalau tunjuk macam ni. Okey, so cara ni kita gunakan yang positif. So, kita akan dapat alfa kat sini ialah 56. Bukan jawapan lagi theta ni. Dan ini bukan jadi theta, dah jadi sudut rujukan. Okey, ini dah jadi sudut rujukan. So, alfa sama dengan 56. So, nak dapatkan sudut. Nak dapatkan sudut theta sama dengan, untuk yang ni kita kena buat operasi tolak 180 tolak 56. Kamu akan dapat 115. Yang pertama. Yang kedua, theta sama dengan, okey. So, yang ni rujukan dia 56 kat sini. Kita akan buat 360 tolak 56. Kamu akan dapat ini 115, 124 yang ni. 124. Yang ni pula 360 tolak 56 dapat 304. Bermaksud daripada sini ke sini ialah 304. So, kita buat kesimpulan theta sama dengan 121 atau 304 darjah. Okey, letak ni simbol darjah kat situ. Okey, boleh tak kelas? Sekali lagi saya perbetulkan balik Bila guna nilai negatif ni akan jadi bermasalah kalau contoh macam ni. Dapat negatif 56. Tapi kalau kamu faham, boleh silakan. Tak boleh, kita cari sudut rujukan dulu. Okey, cari sudut rujukan dengan mempositifkan dia. Kita gunakan nilai positif. Okey, dan saya cadangkan kamu terus gunalah nilai positif supaya kamu tak pening untuk soalan yang akan datang So, ingat, bila ada negatif, kita hanya mempositifkan dia untuk buat pengiraan. Negatif ni hanya untuk apa? Untuk nak tengok dia berada dalam sukuan yang keberapa. Kita nak check dia. Dia dalam sukuan 1, 2, 3 ataupun 4. Okey, tengok kedudukan dia positif, negatif. Sukuan yang pertama, semua positif. Kedua, sin positif. Ketiga, tan positif. Dan yang keempat, cos yang positif. Okey, setakat itu sahaja untuk kelas kita hari ini.
Dan sila jawab latihkan diri 6.1D semua. Dan tolong hantar sebelum pukul 10. Saya rasa sempat yang sikit ni. Okey. Sekejap lah. Dan tolong pastikan setiap ni kamu tunjukkan lukisan. Okey, lukisan yang menunjukkan kamu tu faham apa yang kamu buat tu. Bukan setakat hanya ada nombor saja, tiba-tiba keluar nombor. Okey, itu agak ajaib tu. Macam mana kamu nak kenal pasti dia suku yang keberapa kan? So pastikan kamu adalah benda tu. Menunjukkan kamu buat pengiraan. Okey, boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Boleh, bagus. Okey, sekejap saya nak copy kehadiran. Tak keluar. Okey, ada apa-apa soalan tak? Siapa baru masuk ni? Ada. Sekejap, laptop hang. Okey, Liana, nanti tengok video saya. Kelas kita dah habis Kejap jangan live lagi. Okey, sampai di sini saja kelas kita.